Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam video ini saya akan menerangkan tentang biologi subtopik 9.3 tentang proses penyerapan. Ini struktur vilus. Vilus ni merupakan unjuran halus yang terdapat pada lapisan dinding dalam ileum. Dekat vilus ni banyak kapilari darah dan lektil. Vilus ni dilapisi lapisan sel epitelium yang setebal satu sel untuk mempercepatkan penyerapan nutrien. Selain itu, dekat lapisan epitelium ni juga diubah suai untuk membentuk mikrovilus. Okey, maksudnya dekat lapisan epitelium ni ada unjuran halus yang disebut mikrovilus. Mikrovilus ni menyediakan luas permukaan yang besar untuk meningkatkan kadar penyerapan nutrien. Dan dalam vilus ni terdapat satu salur sistem limfa iaitu laktil, yang mana dia akan terlibat dalam penyerapan bahan larut lemak. Seterusnya, dikelilingi laktil ni ada jaringan kapilari darah yang akan terlibat dalam pengangkutan bahan larut air seperti glukosa dan asid amino. Okey, dalam vilus ni ada jaringan kapilari darah. Kapilari darah yang membawa nutrien larut air bergabung membentuk vena portal hepa. Nutrien ini diangkut dari ileum ke hati dan kemudian dihantar ke sel badan melalui sistem peredaran darah. Sebagai contoh, macam asid amino ni, dia akan memasuki saluran kapilari darah. Kemudian daripada kapilari darah ni dia akan memasuki saluran darah yang lebih besar iaitu vena portal hepa. Kemudian diangkut ke hati. Selepas itu kita ada laktil. Kapilari laktil ni bergabung membentuk salur limfa. Kemudian laktil ni terlibat dalam pengangkutan bahan larut lemak seperti vitamin A, D, E, K dan titisan halus lipid. Vitamin A, D, E, K ni akan meresap masuk ke dalam laktil dan diangkut bersama lipid. Kandungan dalam salur limfa akan mengalir ke dalam ductus thorax, seterusnya ke sistem peredaran darah melalui vena subclavicle kiri. Sebagai contoh, kita boleh tengok vitamin A, D, E, K. Dia akan masuk ke dalam laktil. Kemudian dia akan mengalir ke salur limfa. Daripada salur limfa dia akan masuk ke dalam ductus thorax. Seterusnya ke dalam sistem peredaran darah melalui vena subclavicle kiri. Maksudnya dia akan masuk ke dalam vena subclavicle kiri, kemudian masuk ke dalam sistem peredaran darah, kemudian dia akan masuk ke dalam vena cava daripada vena cava dia akan dihantar ke sel-sel badan. Okey, ini ialah rajah vilus yang telah dibesarkan, unjuran vilus. Okey, kita boleh nampak lapisan sel epitelium yang setebal satu sel je, laktil and kapilari darah. Okey, sekarang saya akan terangkan tentang proses penyerapan. Antara bahan larut air ialah fruktosa. Fruktosa diangkut secara resapan berbantu ke dalam kapilari darah dengan bantuan protein pengangkut. Glukosa, galaktosa dan asid amino akan diserap melalui pengangkutan aktif menggunakan protein pembawa spesifik yang mempunyai tapak spesifik. Vitamin B dan C akan diserap bersama air secara osmosis ke dalam kapilari darah melalui sel epitelium. Okey, bahan larut air tadi akan masuk ke dalam kapilari darah, kemudian melalui vena portal hepa. Seterusnya dia akan memasuki ke dalam hati dan hati akan menghantar bahan-bahan tadi ke sel-sel badan. Dekat hati dan sel-sel badan akan berlaku proses asimilasi. Seterusnya untuk bahan larut lemak pula. Untuk bahan larut lemak
Asid lemak dan gliserol akan meresap masuk ke dalam sel epitelium dan seterusnya bergabung membentuk trigliserida, iaitu struktur lipid. Struktur lipid akan jadi titisan halus dengan tindakan dari hempedu membentuk titisan halus lipid. Titisan halus tadi pula akan bertindak balas dengan enzim lipase membentuk asid lemak gliserol yang kemudiannya akan meresap masuk ke dalam laktil. Kemudian, vitamin A, D, E, K larut dalam lipid diserap melalui sel epitelium ke dalam laktil secara resapan ringkas. Bahan larut lemak ni akan melalui laktil, seterusnya ke dalam salur limfa, kemudian ductus thorax, selepas itu vena subclavicle kiri, kemudian vena cava, dan selepas vena cava ke dalam jantung. Jantung ni dia akan mengepam nutrien tadi ke sel-sel badan. Okey, itu saja daripada saya. Saya harap video ini dapat membantu dalam pelajaran. Sekian, terima kasih.